Salam sejahtera saya ucapkan. Kami daripada kumpulan 24 iaitu Milex Corporation Berhad. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu Udivia Darshini Tani Malay, Nur Hidayah binti Muhammad Ali, Nur Azlina binti Abdul Samad, Natia Anamulai, Suganya Mageswaran, Sri Durga Bai Sivajirao. Okey, pengenalan kepada Milex Corporation Berhad. Jenama global Malaysia yang diedarkan dan dipasarkan oleh Milex Sales and Service Sdn Berhad. Anak syarikat milik penuh Milex Corporation Berhad yang menawarkan rangkaian luar, gas, dapur dan peralatan elektrik. Sejak penubuhan pada tahun 1977, Milex sentiasa berusaha untuk menyediakan produk berkualiti tinggi dan inovatif selaras dengan falsafah syarikat yang menekankan quality, safety and reliability. Bermaksud kualiti, keselamatan dan kebolehpercayaan. Milex telah membina dirinya menjadi jenama isi rumah terkemuka dan juga dikenali sebagai pakar gas isi rumah di rantau Asia Tenggara. Mereka komited untuk bukan sahaja menyampaikan produk berkualiti tinggi tetapi juga untuk terus menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cemerlang. Operasi dagangan OEM, operasi e-dagang dan lain-lain. Syarikat Milex Corporation Berhad juga menghadapi risiko. Antara faktor-faktor risiko ialah faktor kredit, risiko kadar faedah, dividen, pandemik COVID-19, risiko perniagaan, risiko pertukaran asing. Risiko-risiko ini menjadi satu faktor ataupun cabaran kepada Milex Corporation Berhad. Keadaan semasa industri. Syarikat ini juga mengamalkan 15 modul baru, produk gas 45% dan peralatan elektrik 36%, pemulihan coronavirus iaitu COVID-19, persaingan ke atas penetapan harga kos serta permintaan tinggi, permulaan e-dagang di website www.milex.com.my. Antara cabaran yang dihadapi oleh Milex Corporation ialah risiko kecairan dan aliran tunai, menyelenggara kemudahan bank, risiko mata wang asing. Antara peluang Milex Corporation Berhad mentarifkan semula modul kerjasama dan kerja berpasukan, teknologi baru dalam bidang industri, perkakas dan alat, pengembangan sistem pembayaran digital. Milex Corporation Berhad juga mempunyai kekuatan dari segi organisasi pembelajaran, ketahanan operasi, kolaborator berkemahiran tinggi, penyelidikan dan pembangunan, R&D yang berkesan, kuasa tawar-menawar, pembekal yang rendah, rekod prestasi pengurusan projek yang kukuh dalam industri perkakas dan alat. Antara kelemahan syarikat Milex Corporation Berhad adalah kitaran tunai yang tinggi berbanding pesaing, proses membuat keputusan yang lambat, kos operasi yang tinggi, kekurangan pembezaan yang jelas. Itu saja. Terima kasih saya ucapkan. Syarikat Milex Corporation menggunakan analisis SWOT. Untuk strength, Milex Corporation mempunyai strategi penyumberan luar dan luar pesisir yang sangat cekap. Ia telah menghasilkan fleksibiliti operasi yang lebih besar dan mengurangkan kos dalam industri perkakas dan alat yang sangat sensitif harga. Milex Corporation mempunyai proses yang berkesan yang membantu dalam meneroka keperluan produk baharu, melakukan ujian perintis pantas dan kemudian melancarkan produk dengan pantas dengan menggunakan rangkaian dan pengedarannya juga meluas. W. Weakness. Berbanding dengan persaingan,
MyLux Corporation telah meminjam wang daripada pasaran modal pada kadar yang lebih tinggi. Ia perlu menyusun semula pembayaran faedah dan kos supaya ia dapat bersaing dengan lebih baik dan meningkatkan keuntungan. Opportunity. MyLux Corporation masih boleh menggunakan kadar faedah yang rendah untuk meminjam wang untuk pelaburan modal. Perluasan rangkaian 5G iaitu 5G akan membantu MyLux Corporation meningkatkan jangkauan pasarannya. MyLux Corporation akan dapat menjangkau pelanggan baharu. Kedua, 5G juga akan menyediakan rangka kerja teknologi untuk membina alat dan produk baharu yang boleh membantu pengalaman pengguna yang lebih mendalam, lebih pantas. Threat. Memandangkan teknologi berasaskan kecerdasan buatan dan platform pembelajaran mesin semakin kompleks, MyLux Corporation mungkin menghadapi keluk pembelajaran yang lebih panjang untuk latihan dan pembangunan pekerja sedia ada. Ini boleh membuka ruang kepada pesaing yang lebih lincah dalam bidang sektor perkakas dan alatan. Analisis BCG mempunyai 4 kuadran, iaitu bintang, lembu tunai, tanda tanya dan anjing. Untuk syarikat MyLux Corporation Berhad, bintang adalah unit perniagaan strategik dengan kadar pertumbuhan pasaran yang tinggi dan pangsa pasaran yang tinggi. Bintang memerlukan pelaburan besar untuk membiayai pertumbuhan pesat dan mengatasi pesaing mereka. Pada tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, MyLux Corporation mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 5.53 juta ringgit Malaysia jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat kerugian sebanyak 5.05 juta ringgit Malaysia. Perolehannya bagi tahun kewangan di bawah, kajian bagaimanapun lebih tinggi pada 2.83 bilion berbanding kerugian sebanyak 8.59 bilion yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Manakala hasil pendapatan pada tahun 2021 sebanyak 63.08 juta telah menurun berbanding dengan tahun sebelumnya sebanyak 73 juta. Lembu tunai merupakan strategi unit perniagaan yang mempunyai share pasaran relatif yang tinggi tetapi kadar pertumbuhan pasaran yang rendah. Lembu tunai dapat menyokong unit strategik perniagaan yang lain kerana ia menghasilkan tunai yang banyak untuk organisasi. Bagi mengekalkan share pasaran, organisasi harus melaburkan lebih banyak wang sebelum lembu tunai hilang share pasaran relatif. Ciri-ciri perniagaan di dalam sukuan ini ialah menguasai sebahagian besar pasaran semasa kadar perkembangan industri berada pada tahap yang rendah dan pasaran produk berada pada tahap yang matang. Pada tahap ini, MyLux Corporation tidak perlu lagi melakukan sebarang promosi kerana produk mereka telah wujud dan dikenali oleh pengguna. MyLux Corporation cuma perlu kekal bertahan dan mengauk keuntungan seberapa banyak yang boleh sehinggalah produk yang ditawarkan tersebut tidak lagi menjanakan keuntungan. Pada ketika produk dan pasaran tersebut telah mencapai tahap kematangan, adalah penting bagi syarikat untuk mengenal pasti produk baru yang ingin dikeluarkan. Tanda tanya ialah unit perniagaan strategik yang mempunyai kadar pertumbuhan pasaran yang tinggi tetapi share pasaran relatif yang rendah. Tanda tanya memerlukan tunai yang banyak untuk mengekalkan kedudukannya dalam pasaran tersebut. Syarikat yang terletak di dalam sukuan ini mempunyai penguasaan pasaran yang kecil tetapi bersaing di dalam industri yang mempunyai kadar pertumbuhan yang tinggi. Selalunya, perniagaan tersebut menghadapi penjanaan tunai yang rendah tetapi memerlukan tunai yang tinggi untuk menjalankan perniagaan dan menyebabkan ia tidak dapat bersaing secara kompetitif di dalam industri. MyLux Corporation juga termasuk di dalam unit-unit perniagaan di dalam sukuan ini kerana syarikat perlu membuat keputusan sama ada ingin mengukuhkan perniagaan dengan cara pelaksanaan strategi yang intensif atau menjalankan strategi pelupusan. Anjing ialah unit perniagaan strategik yang mempunyai kadar pertumbuhan dan share pasaran relatif yang rendah. Anjing biasanya menjana keuntungan yang rendah atau mengalami kerugian. Organisasi harus mempertimbangkan sama ada ia perlu mengekalkan unit tersebut dengan alasan yang baik.
MyLux Corporation meningkat daripada kerugian bersih sebanyak 14% kepada 5.05 juta tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Syarikat yang berada dalam suku Y ini selalunya mempunyai strategi seperti pemberhentian kerja, pelupusan atau kepelbagaian produk. Walau bagaimanapun, strategi yang sering diamalkan oleh kebanyakan perniagaan ialah strategi pemberhentian kerja. Syarikat berbuat demikian kerana ingin meminimumkan kos sebanyak mungkin agar dapat menampung untuk menambah modal kepada syarikat dan perniagaan baru. Nisbah kecairan merupakan nisbah yang mengukur kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek yang perlu dibayar dalam tempoh masa 1 tahun berikutnya. Ia membahagikan jumlah aset semasa syarikat dengan jumlah liability semasa. Berdasarkan jadual, kita dapat lihat nisbah pada tahun 2017 telah meningkat pada tahun 2018 dan ia telah menurun kembali pada 2019 dan terus menurun pada tahun 2020 dan meningkat pada tahun 2021. Seterusnya, nisbah keberhutangan iaitu nisbah hutang kepada aset adalah nisbah jumlah hutang syarikat dengan jumlah aset syarikat. Nisbah ini mewakili kemampuan syarikat untuk memiliki hutang dan juga meningkatkan hutang sekiranya perlu untuk operasi syarikat. Berdasarkan jadual, kita dapat melihat daripada 2017, peratus ialah 27% dan menurun ke 25% dan terus menurun ke 24% pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 dan ia kekal pada tahun 2021 sebanyak 32%. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menerangkan tentang nisbah keberhutangan. Nisbah keberhutangan ialah margin untung kasar dan margin untung bersih. Jumlah untuk suku terakhir 2022 ialah 12.22 million dan 15.44% lebih rendah berbanding suku sebelumnya. Pendapatan bersih pada tahun 2022 ialah negatif 1.92 million. Margin keuntungan kasar ialah 19.47% pada tahun 2020 dan 29.45% pada 2021. Margin keuntungan yang tinggi menunjukkan kos jualan yang meningkat. Dapat dikaitkan dengan dasar jualan yang tinggi walaupun terdapat persaingan di pasaran. Promosi jualan juga membuatkan hasil dengan keuntungan sebegini. Seterusnya ialah pusing ganti inventory. Pada tahun 2019, kebesaran pengurusan aset MyLux Corporation tidak tinggi iaitu negatif 6.92 dalam inventory kerana MyLux Corporation telah mencipta 56.56 million daripada kos produk yang dijual, yang telah meningkat kepada 64.93 million pada tahun 2022 yang merupakan berita baik. Nisbah pulangan pula adalah pulangan atas pelaburan bahagi dengan aset, pulangan atas equity dalam peratus dan perolehan sesaham. Dapat dilihat dalam jadual ialah nisbah semasa pagi tahun 2017 sehingga 2021. Nisbah semasa ialah untung bersih bahagi modal awal dan dapatlah jumlah nisbah pulangan. Seterusnya ialah nisbah kecekapan. Adalah untuk mengukur kecekapan perniagaan mengurus inventory dan mengurus keupayaan perniagaan untuk mengutip dan membayar hutang. Jenis kecekapan adalah seperti jadual yang di bawah. Dapat dilihat analisis nisbah, kadar pusingan ganti inventory, kadar pusingan ganti inventory untuk bilangan hari, tempoh kutipan hutang, dan yang terakhir, tempoh bayaran hutang. Nisbah pasaran ialah return of equity, pulangan atas aset, dan diukur pendapatan bersih bahagi jumlah aset darab 100. Dan untuk pulangan atas aset ialah pendapatan bersih bahagi equity pemegang saham darab 100. Untuk cadangan dan strategi serta penambahbaikan alternatif berdasarkan analisis, kami telah menggunakan strategi insentif.
iaitu terbahagi kepada 3, iaitu penembusan pasaran market penetration, kedua perkembangan pasaran market development, dan yang ketiga pengembangan product development. Faktor-faktor yang perlu diambil kira agar syarikat milik Corporation Berhad tidak mengalami sebarang kerugian adalah yang pertama, rangkaian penggagihan yang baru perlulah berkesan dan tidak terlalu mahal serta boleh diharapkan. Pasaran yang benar-benar baru dan belum diterokai lagi. Organisasi syarikat milik Corporation Berhad perlu ada keupayaan yang telah terbukti jayanya. Pengeluaran perlu ada lebihan dalam pengeluaran sekarang. Dan yang terakhir, sumber syarikat berkemampuan dan mempunyai modal dan tenaga kerja. Langkah untuk mengembangkan produk milik Corporation Berhad adalah seperti berikut. Apabila produk setiap ada memang berjaya dan telah sampai ke muncaknya di dalam kitaran hayat produk. Apabila syarikat bersaing dengan produk yang hampir sama. Dan yang ketiga, apabila pesaing menawarkan produk yang berkualiti dan dengan harga yang baik. Sekian sahaja daripada kumpulan kami milik Corporation Berhad dan terima kasih.